Assalamualaikum. Good morning Ika, Aina dan semualah. Boleh dengar suara saya dengan jelas tak? Dia bukan good morning aja. Good morning, good afternoon, good evening, good night. Dia semua good everything. Kalau pagi je bagus, petang tak bagus je kan. Boleh dengar suara saya? Kalau boleh dengar suara saya rasa kita boleh start lah lecture kita pagi ni. Terima kasih. Hari ni kita akan habiskan topik tu, iaitu habiskan topik apa tu? Yang topik 2 tu lah. Kalau tengok silibus ni, mana silibus saya? Jadi kalau untuk hari ni kita akan habiskan topik 2 dan 3 ni, 2 dan 3. Topik 2 tu kita iaitu types of risk, measurement of return, measurement of risk. Kemudian topik 3 in your syllabus adalah portfolio risk and return. Jadi saya before we begin our lecture, saya nak cerita sikit tentang Bursa Marketplace game tu. Jadi saya tak keep track berapa orang yang dah daftar, tapi saya rasa quite a number of you have started playing the game, dah daftar. Cuma saya tak, sebab kelas ni kalau ikutkan senarai pendaftaran yang saya download lebih kurang 2 minggu lepas kot, 95 pelajar 95, tak tahulah kalau senarai tu dah tambah kan. So 95, saya tak tahu berapa yang dah daftar untuk Bursa Marketplace. Saya tak tengok lah, lupa nak tengok. Dan yang belum daftar lagi tu, you can start daftar untuk Bursa Marketplace lah. Sebab hari ni hari Ahad, besok market buka balik semula kan, hari Isnin. Jadi you can start playing the game. Ada juga pertanyaan pelajar. Dia kata 100 trades, 100 urus niaga tu tak cukup, dia kata. Jadi adalah, walaupun tak ramai, adalah pelajar yang minta saya raiskan number of trades, so maximum number of trades. Tapi saya dah cuba buat, macam tak boleh lah. Once kalau saya set masa setting tu hari ni, saya rasa 100 trades untuk 2 bulan tu banyak dah kan. Tapi ada orang yang dia suka sangat main ni, dan dia baru seminggu, tak sampai seminggu dah hampir 50 trades dah dia buat kan. Jadi saya tak boleh nak ubah. It looks like you have to really sebab kita ada banyak lagi masa ni, bulan 11, bulan 12, bulan 11 baru masuk 1 bulan kan. Jadi we have about 8 more weeks to go. So you have to be orang putih kata judiciously lah, kena pilih betul-betul masa bila nak buat trading tu. Sebabnya kalau in real life pun, yalah, ni you don't play with your own money kan. Jadi you become reckless. Orang putih kata reckless maknanya, reckless ni maknanya ikutlah, rugi ke untung ke, tak affect you. Tapi in real life people really think deeply before they make any investment decisions, because it is their money kan. Itu adalah duit mereka. Satu, if you are the fund manager pula, kalau awak pengurus dana yang menguruskan unit trust for example, ataupun you pengurus dana yang menguruskan pelaburan dalam KWSP, ataupun pengurus dana yang menguruskan pelaburan dalam tabung haji for example,
So you menguruskan duit orang lain kan, duit orang yang jumlah dia berbilion-bilion kan. Jadi you pun tidak kata beli dan jual sesuatu saham itu sewenang-wenangnya. Jadi dipendekkan cerita, tak boleh nak ubah dah lah limit tu. Sebab saya ingat kan 100 trade tu banyak dah kan. Jadi ada yang dia suka sangat main, dia kata okey, itu cerita dia. Kemudiannya besok, for tomorrow, kita akan discuss past semesters questions on warrants. Warrants. Jadi hari ni kalau boleh dalam sejam lebih lecture ni saya nak habiskan ni covariance, correlation coefficient, and juga satu lagi topik iaitu Markowitz efficient frontier. Markowitz efficient frontier. Oh lah, ada banyak lagi ni sebenarnya. Rasa macam tak sempat je habis hari ni. Sebab ada lagi selain daripada ini, correlation coefficient, kemudian kita ada Markowitz efficient frontier. Saya tak teringat ada lagi tentang expected return of the portfolio. Expected return of a portfolio. Kemudiannya standard deviation of a portfolio. Susunan ni pun dah tak betul. Sepatutnya lepas covariance correlation coefficient kita pergi pada expected return of the portfolio and standard deviation of the portfolio, baru kita pergi kepada efficient frontier. Jadi saya punya susunan sequence yang saya tulis topik ni pun tak betul lah. Okay, tak apa. Cumanya kalau based on apa yang saya tulis on the whiteboard ni, based on what I have written on the whiteboard ni, macam tak sempat lah nak habiskan lecture ni pagi ni. Tak sempat nak habiskan all these topics lah pagi ni, tapi kita akan sambung besok lah kalau tak sempat. Tak ada masalah. Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada wait. Sekejap nak halau kucing masuk rumah. Ni halau ni, kucing ni. Sekejap. Okey, maaf atas gangguan tu. Rumah saya ni banyak sangat kucing. Kucing yang saya bela pun dah 6 ekor. Lepas tu kucing orang datang ni tak terkira lah. Macam-macam jenis kucing datang. Yang datang tu semua saya bagi makan. Jadi dia datang dan pergi. Yang kekalnya adalah 6 ekor kat rumah saya ni. Okey. Jadi sekarang ni kita go to our topic for the day, iaitu the concept of covariance and correlation coefficient. Covariance and correlation coefficient. Okey, ramai dah masuk dah tu, 40 orang. Jadi kita akan pergi kepada konsep of covariance and correlation coefficient. Walaupun saya ada bela 6 ekor kucing, tapi yang ada lesen besar untuk masuk dalam rumah seekor 2 ekor je. Seekor je lah. Sebab yang lain-lain tu semua duduk kat luar je. Sebab my wife bising kalau masuk, nanti dia cakar kapet lah, cakar sofa lah apa kan. Jadi kucing-kucing saya semua kucing-kucing yang memang duduk luar je. Seekor je yang sekali-sekala saya bawa masuk untuk main-main kan. Okay. If you remember, in my previous lecture, saya tak ingat siri yang keberapa lah, saya ada sebut lah tentang pembentukan portfolio kan, formation of a portfolio. The idea of a portfolio creation, or the idea of creating a portfolio, is for the purpose of risk diversification. Saya dah ulang banyak kali dah, I keep on repeating this
this statement, we create a portfolio for the purpose of risk diversification, mempelbagaikan risiko. Macam saya sebut hari tu, idea dia adalah seperti pepatah bahasa Inggeris kata, don't put all your eggs into one basket. Jangan letak kesemua telur-telur dalam satu bakul. Kalau jatuh, pecah, semua telur-telur itu, kalau bakul itu terlepas, jatuh, kesemua telur-telur yang dalam basket itu akan pecah kan. So we divide the eggs into several baskets so that if you accidentally drop one basket of eggs, you ada lagi basket yang you tak telur dia tak pecah kan. Okey. Tapi in doing so, in creating a portfolio pun sebenarnya walaupun kita letak dalam basket yang berbeza sekalipun, mengambil contoh telur yang tadi kita letak tu kan, kita tak akan dapat manfaat kalau sekiranya kita, sebagai contoh lah, you lakukan COD kan, cash on delivery kan, COD, you ni runner untuk bawa telur ke satu kedai kek ya, ni cerita dia kan, contoh je. Jadi bila you letakkan katalah 100 biji telur that you have to send to the bakery, kepada kedai kek tu ataupun kedai roti tu. Jadi you pun ingatlah kata-kata your lecturer, don't put all your eggs into one basket. Jangan letakkan semua telur itu dalam satu bakul. So you agihkan 50 biji telur dalam bakul A dan 50 biji telur lagi dalam bakul B. So you kata, oh, I have diversified the risk. Okay. Tapi katakanlah kalau you naik basikal lah, katakan you naik basikal. So you naik basikal, you letak satu bakul yang mengandungi 50 butir telur tu dalam di sebelah handle kan, handle basikal tu kan, kita panggil handle basikal tu di handle belah kiri. And then 50 bakul lagi di handle sebelah kanan. Handle basikal itu kita panggil handle kan, tu kita pegang tangan kita tu. And then you pun kayuhlah basikal, you gatih, orang Kelantan kata gatih basikal tu untuk hantar ke kedai roti, to the bakery. And then katakanlah you terlanggar lubang dan you jatuh, you fall off the bicycle, dan kesemua telur-telur itu pun akan jatuh juga, pecah jugalah, walaupun dia dah letakkan dalam dua bakul yang berbeza, tapi atas satu basikal yang sama, cuma satu sebelah handle sebelah kanan dan sebelah kiri kan. Jadi walaupun you rasa as if you have diversified the risk, in actual you don't. You tak diversified the risk because you still bawa dalam basikal yang sama. The ideal arrangement adalah you letak dalam satu bakul A, kemudian you letak dalam bakul B, kemudian bakul ini dikayuh dalam dihantar oleh dua basikal yang berbeza kan. So barulah kita kata we have diversified the risk. Okay, we have diversified the risk. So apa? Kalau katalah satu basikal tu terlanggar lubang dah jatuh, ada lagi satu basikal yang mungkin selamat sampai ke kedai roti tu. Okay, that is the concept of diversification. Logik kata macam tu lah kan, common sense. Okay, so kita nak bawa konsep tu kepada risk diversification in creating a portfolio. Ni saya dah sentuh sebenarnya dalam lecture saya yang dalam siri keberapa saya dah lupa dah, tapi 2-3 siri yang lepas lah kot, saya tak ingat. Di mana when you want to create a portfolio of shares, you don't combine stocks of shares of the same nature, yang perangainya yang sama. Kan, perangainya yang sama. Maksudnya kalau dua saham dalam industri yang sama, usually they behave in the same manner. Contohnya kalau macam kita ambil contoh hari tu, kalau you invest dalam AirAsia punya stocks, AirAsia X punya stocks, dan kemudian you invest dalam Malindo for example. Saya tak pastilah Malindo tersenarai ataupun tidak. Kalau nak tahu you check, rasa-rasa macam Malindo macam tak tersenarai, tapi sebagai contoh je lah. So you invest dalam Malindo. So sebahagian dalam AirAsia, sebahagian daripada Malindo. Dua-dua adalah, dia punya nature of business adalah membawa penumpang kan, passenger, penerbangan kan. So
bila berlakunya pandemik COVID-19 ini, bila berlakunya pandemik COVID-19 ini, maka both airlines, both companies will be affected. Kan? Dua-dua tu akan terjejas. Baru saya baca dalam Twitter semalam, di mana Twitter ke Facebook saya tak ingat lah, tapi Malindo ada 2,400, if I'm not mistaken, 2,400 staff. Dia buang 2,000 ke 1,000 lebih dan dia tinggalkan sikit je. Dia tinggalkan sikit saja staff dia sebab tu. Okey. Jadi kalau kita gabungkan Malindo for example and AirAsia, maka you don't get the benefit of diversification. You don't get the benefit of diversification because these two stocks behave in the same manner. One goes up, the other will also go up. One goes down, the other will go down. Common sense will tell us that nak dapatkan benefit of diversification, you invest dalam syarikat yang dalam industri yang berbeza, sektor yang berbeza. Sebagai yang saya sebut dalam kelas yang lepas, Bursa Malaysia ni dia senaraikan saham-saham tu mengikut sektor, kan, sektor. Jadi macam you tengoklah, plantation lah, consumer products lah, bank ni finance lah dan sebagainya. Sebagai contoh, kalau you gabungkan pharmaceutical companies, you create a portfolio yang menggabungkan pharmaceutical company punya shares dan juga airlines, mungkin ada dapat manfaat or diversification. Bila berlaku pandemic COVID for example, syarikat penerbangan tak boleh buat duit, tu yang cerita pilot gaji 40,000 sekarang ni dah jadi rider food panda je kan. Jadi sebab bisnes mereka terjejas. Yang ada pula pilot yang pramugari yang dulu pramugari gaji 3-4,000 sebulan, 45,000, sekarang ni dah tolong mak buat kuih je kat rumah kan. Because of this COVID-19. Okay. Tapi apabila berlaku COVID-19, pharmaceutical companies will get the benefit. Sebab apa? Orang beli ubat. Kan, orang beli ubat dan bisnes dia naik lah. Ataupun kalau kita gabungkan syarikat penerbangan dengan glove. Macam Harta Lega ataupun Top Glove punya share kan. Yang itu dia akan bersifat bertentangan. Kerana bila berlaku pandemik COVID-19, demand for rubber glove meningkat dan syarikat pembuat glove di Malaysia mendapat manfaat. Top Glove, Harta Lega for example, dapat manfaat. Dan in fact keuntungannya menaik berlipat kali ganda sehingga the government is thinking of mengenakan syarikat-syarikat pembuat glove ni, dia panggil windfall tax ataupun cukai durian runtuh. Pernah dengar perkataan durian runtuh kan? Durian runtuh ni maknanya keuntungan yang tak jangka-jangka. Orang kata, oh dia ni dapat durian runtuh kan. Jadi kerajaan nak mengenakan cukai yang tambahan terhadap syarikat-syarikat yang untung dia meningkat gila-gila because of this COVID-19, mereka punya bisnes naik. Kan? Kerajaan nak buat cukai durian runtuh, windfall tax in English. Tapi tak tahulah jadi ke tidak. Sebab of course lah, naturally syarikat-syarikat ni will not be happy with the government decisions. Dia kata kalau kita untung lebih-lebih, dia kata kerajaan cepat nak cukai. Kalau kita struggle, kerajaan tak tolong. So benda-benda tu banyak lah, benda-benda gitu. Okay, itu secara logiknya, apa yang saya terangkan kepada you setakat ni adalah secara logiknya, secara common sense-nya, begitulah. Tetapi kalau a person by the name of Markowitz, so saya dah iris tapi kalau you Google Markowitz, Markowitz, Harry Markowitz nama dia, came up dengan idea, nanti kan kita belajar Markowitz Efficient Frontier lah. A person by the name of Harry Markowitz saya sebut dah nama Markowitz ni beberapa kali in our previous lecture dulu. Saya kata bahawa Markowitz ni bolehlah dikatakan sebagai the father of a modern portfolio theory. Dia lah sebenarnya yang create all this
risk return trade off yang kita belajar tu kan. Kemudiannya dia juga create konsep bagaimana nak membentuk portfolio yang bagus lah, yang paling baik, ya. Jadi kita akan banyaklah kita akan sebut nama Harry Markowitz ni, ya. Bila nanti later on kita akan belajar pasal Markowitz Efficient Frontier dan sebagainya, akan ada nama dia akan naik balik, and he's still alive. Last time saya check di internet, dia masih lagi hidup, tapi umur dah tua dah lah, 97 ke gitu, bagi Tun Mahathir lah lebih kurang, ya. Okey. Markowitz ni dia came up dengan idea bahawa ada cara, ada kaedah dia untuk kita menggabungkan saham yang, kalau kita nak buat two asset portfolio. Kalau sebut two asset portfolio, maknanya portfolio yang mengandungi dua aset. Mengandungi, dia mengandung lain, pregnant, mengandungi, consist of, kan. Jadi kena hati-hati juga tu. Perkataan macam Melayu pun bahasa Inggeris pun serupa juga. Kadang sikit aja berubah jadi mengandung, pregnant, mengandungi, consist of. Okey. So yang lupa dah cakap apa tadi. Mengandungi. Kenapa saya okey. Let's say for example, you want to create a two asset portfolio. Two asset portfolio means portfolio yang mengandungi dua aset. Dua aset. Kalau 3 aset, 3 assets portfolio, 4 aset, 4 asset portfolio dan sebagainya, ya. Kita ambil paling mudah, kita nak create a 2 asset portfolio. It means that dua saham kita gabungkan. Kalau satu asset portfolio tak ada. There's no such thing as satu asset portfolio. Kalau satu asset dipanggil single asset. It is not a portfolio. Itu kan you faham lah kan, tahulah kan. Okey, kita tengok kita tengok di buku surat. Kita nak kenalkan you kepada konsep covariance and correlation coefficient, ya. Okey, covariance and correlation coefficient. Okey, you turn to those yang ada buku, you boleh tengok dalam buku. Siapa yang tak ada buku hari tu, saya dah scankan dan hantar pada you chapter 6 tu, ya, chapter 6. Dan saya nak you tengok exhibit 6.7 page 178. Okey, semua orang turn to page 178, exhibit 6.7. Semua saya ada kan itu kan? Saya hantar kan? Okay, saya kena check juga, nanti saya sebut-sebut you kata saya tak hantar. Jadi you pun tak boleh nak tengok, tapi saya ingat saya ada hantar ni. You minum air? Dia minum tak? Okey. Saya check. Memang saya ada bagi kat you 178 kan, ada kan? Biasanya lah. Ya, ada. Okey. Saya pun pakai yang ni sebab buku berat sangat nak pegang. Kan? Okey. You tengok exhibit 6.7 on page 178, ya. Okey. Computation of covariance, kita nak cakap tentang covariance of returns for the S&P 500 Stock Market Index and Barclays Capital Aggregate Bond Index 2016. Okay, so di sini we are talking about two asset portfolio. Ada a portfolio which consists of two assets. One is S&P 500 Stock Market Index. Itu aset yang pertama, S&P 500 Stock Market Index. Dan aset yang kedua adalah Barclays Capital Aggregate Bond Index. Barclays Capital Aggregate Bond Index adalah aset yang kedua. Tapi kita kau panjang-panjang apa benda ni, S&P 500 Stock Market Index, Barclays Capital Aggregate Bond Index. Kalau nak cerita boleh, saya boleh cerita, tapi
panjang sangat lah dia punya jalan cerita dia tu kan. Kalau dalam Excel ke apa kita tulis stok A, stok B aja kan. Okey, tapi setiap ni sebenarnya satu buku textbook, American textbook ni yang bagusnya adalah mereka menggunakan contoh-contoh sebenar bukan kata contoh-contoh yang mereka reka-reka. Jadi in imparting the knowledge, menyampaikan knowledge tu mereka guna contoh sebenar, contoh yang benar-benar berlaku. Okey. So kalau kita nak tengok sini, ya, saya nak you tengok dekat yang paling kiri sekali. Okey, Januari, Februari tu bulan lah kan. Yang ni bulan. Kemudiannya kolom yang kedua, S&P 500 Stock Market Index yang minus 4.96, minus 0.14, 6.78 dan sebagainya tu, ini dah diberi pada kita, is given to us. Jadi yang ini sebenarnya kita dapat daripada awal lagi kan, daripada page 176 tu, dia bagi dah kat kita ni, minus 4.96, minus 0.14 dan sebagainya diberi dah. Okay, so kita copy paste sajalah. Okay. Begitu juga dengan kolom yang ketiga ataupun lajur yang ketiga, iaitu Barclays Capital US Aggregate Bond Index 1.38, 0.71, 0.92 dan sebagainya juga. Ini dah diberi pada kita. Kita ambil daripada Exhibit 6.4 on page 176. Kalau you tengok, kita ambil benda ni daripada Exhibit 6.4 on page 176. Jadi kolom yang kedua dan kolom ketiga adalah sebenarnya it is a copy paste of maklumat tu dah diberi pada kita. So yang tu shouldn't be any problem lah kan. Itu tak ada masalah. Okey. Ambil saja. Sekarang ni saya nak you tengok kolom yang keempat. Okey. Kelas. Kita tengok kolom yang keempat. S&P 500 Stock Market Index RI minus RI bar. Okey. Kita buat kolom 4 dulu tengok. RI minus RI bar. Okey. Column 4 This is column 4. Okey, ada someone tanya saya melalui DM, direct message ataupun private message. Dia kata, adakah ada beza tak RI minus RI bar ni? RI bar ni. Ada sebenarnya, ya. Kalau sebarang atas tu ada penutup kat atas ni, maka itu menggambarkan average return. So this is actually sama ada expected return ataupun return for that particular month. Macam contoh kita ni return untuk bulan Januari lah kan. Januari, Februari sebagainya. Yang ini adalah average return, tutup tu kan. Jadi dia bila tutup ke atas tu, kalau hujan tak kena lah kan. Dulu masa ingat lagi masa budak-budak pun tak budak-budak jugalah, dah tua dah kot, dah besar dah. Ada budak teka-teki, banyak-banyak penyanyi mana kalau hujan dia tak basah kan. Ramai-ramai penyanyi mana yang kalau hujan tak basah. Jadi orang cuba jawab tak boleh. Lepas tu ada jawapan dia adalah Zianazin. Zianazin kan, tahu kan Zianazin? Tapi dia sebut sebagai Zianazin. Kenapa Zianazin kalau hujan tak basah? Kerana dia ada zinc. Jadi hujan dia tak basah. Ni nutup ni. Tu kan, itu kita sama budak-budak dah lah, Zianazin. Kerana hujan dia tak basah. Okey. So menjawab soalan yang pelajar tanya, ada seorang pelajar tanya, beza ke tidak? Ya, beza. This is average. This is real return untuk bulan tu. Jadi RI minus RI bar. Jadi kalau kita tengok nak ambil satu contoh, bagaimana dia dapat minus 5.95 untuk S&P 500. Kita nak tengok yang
Atas kali ni yang minus 5.95 ni kan, daripada mana dia dapat minus 5.95 ni? Jadi RI minus RI bar. Jadi untuk Januari RI adalah minus 4.96 minus 4.96 minus RI bar ni kita ambil yang ni average return ni ataupun mean tu 0.98. So this is average return lah ataupun mean tu. Mean average adalah samalah purata minus 0.98 is equal to sepatutnya dapat minus 5.95. Betul tak? Ada calculator. 4.96 minus 0.98. So minus kalau kita sini dapat minus 5.94, tapi dia mungkin round off lah. Dia round off kan, ataupun dia guna decimal point berapa titik puluhannya, dia dapat minus 5.95. Okey, untuk bulan Februari katakan, saya buat sekali lagi. Untuk bulan Februari, satu lagi contoh adalah untuk bulan Februari, RI adalah minus 0.14 minus 0.14 minus average return of 0.98, dan you akan dapat so minus 0.14 minus lagi 0.98, so you akan dapat minus 1.1 minus 1.12. Okey, saya rasa dua contoh tu cukup kot memadai. Tapi kalau you nak you balik, bukan balik lah, memang dia ada dekat rumah dah kan, you check untuk bulan-bulan yang seterusnya, March, April, May, sehinggalah bulan Disember. So this is how you get this figure of column 4 ni, minus 5.95, minus 1.12 dan seterusnya. Ini bagi S&P 500. Kalau untuk kolom yang ke-5, untuk Barclays Capital pun sama jugalah. For Barclays pula kita buat sikit, sebulan 2 bulan punya. Untuk kolom 5 pula, untuk kolom 5, ini kolom 5 adalah untuk Barclays Capital. Kalau Barclays Capital, kita gunakan ganti nama yang berbeza lah. Kalau tadi RI, ni kita buat RJ. To differentiate lah. One is I, one is J. Kita tak boleh sama-sama, nanti keliru kan. So RJ minus ERJ sama juga. Untuk Januari, kalau untuk Januari, dia punya RJ adalah 1. Okey, saya buat tunjuk untuk Januari. Ni adalah kolom 5 Barclays. Untuk Januari, RJ adalah 1.38 minus ERJ adalah 0.22. 0.22 dan kita akan dapat 1.38 minus 0.22, dia akan dapat 1.16. 1.16. Dia dalam buku ni dia tulis 1.15. Ni pun sama jugalah. I suspect it is due to decimal point. Kita tunjuk untuk bulan Februari. Untuk Februari, RJ adalah 0.71 minus 0.22. Okey. 0.22 ni kalau tanya kat mana dapat, dekat mean ni, bawah sekali tu kan. Dekat mean tu ataupun average return ni. Kan? So you akan dapat 0.71 minus 0.22, you akan dapat 0.49. 0.49. Okey. Samalah juga dengan bulan-bulan yang seterusnya. Similarly for other months, March, April, May up to December. That's how you get column 5 figures.
Okey. Setakat ni ada soalan tak? Setakat ni, do you have any question? Kalau tak ada soalan, kita nak teruskan. Do you have any question setakat ni? Tak ada? Do you have any question? Tak ada Cuba, okey, tak ada sefaham, okey. Tak ada sefaham, okey. Setakat ni faham, okey, bagus. Kalau tak ada sefaham, okey. Tiada, okey. Kita teruskan ya. Okey, kita teruskan kepada kolom yang terakhir. Ya, we go to the last column of your page ni, last column. Okey, last column adalah kolom 4 darab dengan kolom 5. Okey, the final column adalah kolom 4 darab dengan kolom 5. So, to get your column 6, okay, to get the column 6 ataupun kolom yang terakhir adalah kolom 4 multiplied by kolom 5. Lajur yang keempat darab dengan lajur yang ke-5. For example, kita tengok untuk Januari, kita cuba buat kejap. Februari, untuk March, dia sampai Disember kan, tapi saya nak tunjukkan untuk 3 bulan saja, untuk Januari, Februari dan Mac. Jadi kalau kita tengok, kalau Januari minus 5.95, saya ikut yang buku tulislah 5.95, walaupun tadi kita tunjuk pengiraan kita adalah 5.94 kan, tapi tak apalah. 5.95 kita ikut buku sebab nanti takut nanti pengiraan dia lagi confused kan. 5.95 multiplied by 1.15. So kalau kita tengok 5.95 negatif multiplied by 1.15, you akan dapat 6.84. Kalau kita dapat 6.84 kan, tapi dia dapat minus 6.85. Minus 6.85. Kalau kita pakai kalkulator saya tu, saya buat 4.4 decimal point adalah minus 6.85. Minus 6.84, tapi dalam buku dia pakai 6.85. Lebih kurang sebab decimal point. For February minus 1.12 multiplied by 0.49. Jadi ia akan dapat 1.12 multiplied by 0.49, you akan dapat 0.5488 ataupun 0.55 minus 0.55. Okay, the last one untuk contoh lah. Dalam buku ni panjang lagi sampai bulan 12 kan. For March, kita tengok for March adalah 5.80 multiplied by 0.69, dan you akan dapat 5.8 multiplied by 0.69 is 4.00. Dalam 4.00, tapi dalam tu dia tulis 4.02. 4.00 kalau kita tulis kan, tapi dalam ni dia tulis 4.02. Macam saya kata juga tadi, it is probably due to decimal point lah, rounding off the figures kan. Okey, jadi samalah juga you sambung dengan kesemua daripada Januari sampai Disember, dan you akan dapatlah all these figures dalam the final column tu ataupun kolom yang terakhir tu ya. Okey, kemudiannya
yang terakhir sekali adalah you add up the figures in column terakhir tu, the column 2, the column 6 column 6. Okay, so you add up all the figures in column 6. Okay, you add up all the figures in column 6, maka you akan dapat the sum of minus 7.45. Ini you boleh, kita nak cepat, kita tak kira sekarang lah, tapi nanti lepas lecture nanti you boleh check lah sama ada betul atau tidak figure yang diberi tu memang betul lah kan. You check nanti. So you add up all the figures in column 6, you dapat sum of minus 7.45. Okay, itu dia, SUM is pronounced as sum, bukan sum. Sum tu macam sum-sum, tulang sum-sum kan. Sum, in English is sum. Sum maknanya jumlah lah, jumlah dia. Okay, last kali nak tahu covariance, covariance dekat bawah ni. Bawah sekali ni dekat belah dalam exhibit 6.7 ni, bawah sekali tu dekat bucu belah kiri tu dia ada tulis COVIJ kan. Okey, COVIJ, the covariance between I and J. COVIJ adalah covariance between I and J. Jumpa kan dekat belah bucu belah kiri bawah tu. So COVIJ is equal to sum. COVIJ is equal to sum divided by n minus 1. Okay, so this is the formula for COVIJ, iaitu sum divided by n minus 1. Di mana sum tadi kita dapat adalah minus 7.45 divided by n adalah number of observations, and ada 12 bulan kan. Dalam setahun tu 12 tolak 1 ataupun 11. So you akan dapat the covariance is minus 7.45 divided by 11. 7.45 divided by 11, you akan dapat minus 0.67 kalau kita kira, tapi dia tulis minus 0.68. Kalau kita pakai, saya punya pakai calculator saya adalah minus 0.67. Minus 0.68. Okay. This is the covariance between these two assets. Jadi kita guna perkataan assets or shares. Tapi yang ni bukan share sebenarnya, ini index. Yang tu saya skip explanation apa itu S&P 500 index dan sebagainya. Nanti kalau tak panjang cerita. Tetapi dalam peksa dan sebagainya, dia hanya biasa guna saham A, saham B, stock A, stock B. Sebab tu saya skip penerangan dia tentang indeks ni. Okay. Jadi, you akan dapat the covariance between A and B. In this case, covariance between I and J is minus 0.68. Okay. That's how you get the covariance. Nanti kejap lagi kita akan sambung dengan apa maksud covariance of 0.68, minus 0.68 tu. Ya, Aika Aina, awak nak tanya apa-apa? Tak ada Oh, sebab awak salah type tadi tak ada prop. Jadi okey. Setakat ni, kita dah tunjuk covariance ni. Ada tak dekat mana-mana yang you tak berapa jelas? Kalau tak jelas, you get your boleh tanya saya lah. Tapi kalau tak jelas mata, kena pergi check di Rosmadi Optometrist. Kalau pakai spek, kena tukar power lah, tambah power kot. Kalau yang tak pakai spek lagi, kena check mata awak. Mungkin awak perlu pakai glasses, pakai spek. Okay. Do you have any questions setakat ni? Ada apa-apa soalan? Tak ada. So saya assume tak ada lah kot semua tak ada soalan lagi. So sekarang ni saya nak cerita what does minus 0.68 means. Apa maksud
0.68, negatif 0.68 tu. Okey. Kalau you baca dalam perenggan yang bawah ni kan, perenggan bawah ni dalam kita punya page 178, masih lagi we are still on page 178. You tengok second paragraph tu, dia kata interpretation of a number such as minus 0.68 is difficult. Is that value high or low for a covariance statistic? Jadi minus 0.68 tu kita tak tahu tinggi ke rendah, dia kata. Kan? Jadi we know the relationship between these two assets is clearly negative. Negatif kan? Negatif. Bila sebut relationship between these two assets adalah negatif, it means that satu aset naik, aset can be saham kan, ataupun bond. Satu aset naik, satu aset turun. Awak kata baguslah, ada risk diversification. Betul. Kita tak mahu yang dua aset ini bertindak dalam perangai yang sama. Kalau dua-dua naik, dua-dua turun, yang tu kita cuba elakkanlah bila kita membentuk portfolio. What we want is kita nak satu aset naik, satu aset turun. Betul. So ada negative relationship. But dia kata but it is not possible to be a lot more specific. Setakat tu je lah kita tahu. Sebenarnya begini ya. Let me show you secara grafik dia. Hubung kait yang negatif tidak lagi memberi gambaran yang sebenar tau. Tidak memberikan gambaran yang sebenar. Sebab saya bagi you contoh. Kita main apa ni? Seesaw. Congek cakdung. Ataupun papan jongkit-jongkit. Katakanlah sini A, sini B, papan jongkit-jongkit ni dia mesti duduk, dia punya ni mesti tengah-tengah kan. Dia mesti duduk tengah-tengah gini kan. Gini. Duduk tengah sini. A dan B. Ni patutnya sama panjang lah ni. Saya buat ni kita sama panjang. Tapi kalau sini naik 90, kalau A dengan B ni sama ujung, sini naik 10%, sini turun 10%. Okey lah. Tapi tak semestinya keadaan tu begitu. Kadang-kadang sini naik 10%, kalau dia duduk B tu duduk sini. Dia tak sama dah. Sini naik banyak, sini naik 10, sini mungkin perubahan dia lagi banyak. Lagi dekat dengan dia punya apa nama? Papan tuas tu, lagi sensitif dia terhadap sebarang perubahan. So yang itu kita perlu gunakan correlation coefficient. Saya kena berhentikan lecture ni untuk setakat ni, perut saya memulas. Tak tahan. Kita sambung besok ya. Setakat ni kita berhenti setakat ni dan kita sambung besok. Assalamualaikum. Sepatutnya kita kena habiskan topik ni, tapi saya sakit perut pula. Tak tahu silap makan apa. Okay, kita jumpa besok ya. Assalamualaikum. Kita sambung daripada sini.